إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخين ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam majlis bacaan kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar min al-musamma Hilyatul Abrar wa syiar al-akhyar fi talkhis ad-da'awat al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhih wa masyayikhina fid darin amin. Hari ini kita di majlis yang ke-91 dan kita masih lagi dalam babu azkar salah ala al-mayit, berkenaan dengan zikir-zikir yang dibaca ketika mana dalam solat jenazah, solat ke atas mayat. Dan kita telah baca pada bacaan takbir yang pertama, selepas takbir yang pertama, dan juga bacaan selepas takbir yang kedua. Hari ini kita pada takbir, bacaan selepas pada takbir yang ketiga. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darin amin. Wa amma at-takbiratu ats-tsalitsah fayajibu fiha ad-du'a lil mayyit wa aqalluhu ma yantaliqu alayhi al-ismu ka qawlihi rahimahullah aw ghafarallahu lahu aw Allahumma ighfir lahu aw irhamhu aw ultuf bihi wa nahwi dhalik. Adapun selepas takbir yang ketiga, kalau takbir yang pertama kita akan baca, selepas mana takbir yang pertama kita akan baca Al-Fatihah, dan kemudian ada ulama khilaf, yakni selepas mana bacaan Al-Fatihah tersebut perlukah dibaca surah-surah yang lain. Sebagian ulama mengatakan istihbab, dituntut, manakala yang lain mengatakan tidak perlu, dan tidak perlu sekiranya jenazah tersebut ataupun sebelum dikebumikan, itu tak perlu. Sebagai ulama seperti mana Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan disunatkan membaca surah yang lain selepas mana dikebumikan, seperti contoh
melakukan solat ghaib, dan juga solat di atas kubur. Disunatkan membaca surah-surah yang lain selepas mana surah Al-Fatihah. Dan kemudian selepas mana takbir yang kedua, dibaca selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ringkasnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ada yang sebahagian yang lain mengatakan diwajibkan membaca selawat juga ke atas ahli Muhammad. Ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manakala sebahagian yang lain mengatakan tidak wajib. Ini jumhur ulama mengatakan tidak wajib membaca selawat ke atas ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang afdalnya itu kita membaca dengan selawat dengan sirah lafaz Ibrahimiyah. Ini selawat yang dibaca pada takbir ataupun tahiyat yang kedua, tahiyat akhir yang. Dan kemudian yang takbir yang ketiga, wajib, fayajibu fiha du'a lil mayyit. Itu wajib untuk membaca doa ke atas mayat, atas jenazah. Wa aqalluhu ma yantaliqu alaihi al-ismu. Dan yang paling ringkasnya iaitu apa yang diitlakkan ataupun yang dinamakannya sebagai doa. Kaqaulihi, seperti rahimahullah. Contoh kalau kita tak baca, tak hafal doa ke atas mayat seperti yang mana warid dalam hadis, kita baca rahimahullah, diulang rahimahullah, itu semoga Allah Ta'ala merahmatinya, ataupun ghafarallahu lahu, ini semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, atau Allahumma ighfir lahu, ataupun membaca doa tersebut Allahumma ighfir lahu, diulang-ulang doa tersebut, itu yang paling ringkas. Atau irhamhu, ini Allahumma irhamhu, Allahumma arhamhu, atau iltuf bihi, Allahumma iltuf bihi, wa nahwi dzalik. Dan apa-apa juga doa-doa yang seumpama dengannya, itu yang diwajibkan ke atas bacaan doa ke atas mayat. Wa ammal mustahab faja'at fihi ahadits wa athar, fa ammal ahadits fa asahhuha. Adapun yang mustahabnya, yang disunatkan, contoh Imam Nawawi mendatangkan beberapa hadis wa asar dan juga asar daripada sahabat. Fa amal ahadis, adapun hadis, fa asahhuha, yang paling asah, yang paling sahih, seperti mana diriwayatkan ma rawainahu fi sahih Muslim an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. Seperti mana diriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabat, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin, yani pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat jenazah ke atas satu jenazah. Fa hafiztu min du'aihi, maka aku menghafaz doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini beliau mendengar, yakni Auf bin Malik ni pendengar doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya baginda membaca secara agak kuat sikit, agak nyaring sikit. Kemungkinan baginda Nabi nak mengajar kepada para sahabat tentang doa yang disunatkan membaca pada takbir yang ketiga tersebut. Sebab dalam mazhab Syafi'i
doa ke atas mayat dibaca secara perlahan, secara sir. Tak kiralah sama ada waktu siang ke ataupun malam. Sebahagian sebagian ulama berpendapat mengatakan doa sekiranya dibaca pada waktu malam. Dia ada dua pendapat, sama ada dibaca secara agak nyaring, secara tinggi, suara ditinggikan, ataupun dibaca secara sir. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang sahih mengatakan dibaca secara sir. Dan waktu siang sepakat mengatakan dibaca secara perlahan. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kemungkinan baginda nak mengajar kepada para sahabat, sehingga didengari oleh Sayyidina Auf bin Malik tersebut. Dan kemungkinan yang kedua, fa hafiztu min du'a ini bermaksud beliau mendengar, yakni Sayyidina Auf bin Malik ini mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Nabi mengajar selepas daripada solat, maka beliau menghafaz doa tersebut. Wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, warhamhu, dan rahmatilah dia, yakni kasihanilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, dan selamatkanlah dia, wa'fu anhu, dan juga ampunilah dosanya dan maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, yakni muliakanlah dan muliakanlah tempat singgahannya, yakni di dalam kubur tersebut, wa wasi' madkhalahu, ataupun boleh dibaca wa wasi' mudkhalahu, sama ada didhammahkan ataupun difathahkan mim tersebut, wa wasi' madkhalahu ataupun wasi' mudkhalahu, yakni dan luaskanlah tempat kemasukannya tersebut, yakni luaskanlah kuburnya, waghsilhu bil ma'i was salji wal barad, dan cucikanlah dia, yakni cucikanlah dosa-dosanya, bil ma' was salji wal barad, dengan air salji dan juga barat, air yang sejuk. Masuk di sini bukan ini, tapi yang dimasukkan di bil ma' was salji wal barad adalah dengan anwa'ur rahmah, dengan pelbagai, yakni ta'mim ar-rahmat, bi anwa'ir rahmah. Ini contoh ataupun kinayah, perumpamaan dengan rahmat, pelbagai rahmat, bil ma'i was salji wal barad, wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita as-sawb al abyad min ad-danas, dan cucikanlah dia daripada kesalahan ataupun dosa-dosa, kama naqqaita as-sawb al abyad, seperti mana engkau menyucikan pakaian yang bersih ataupun pakaian putih daripada kotoran, minad danas, danas ni kotoran, wa abdil daran khairan min darih, dan gantikanlah rumahnya, ini kediamannya yang lebih baik daripada rumahnya, min darihi, iaitu daripada rumahnya yang sebelumnya, itu semasa dia masih hidup, wa ahlan khairan min ahli, dan gantikanlah ahlan ni ahli, yakni pasangannya ataupun ahli keluarganya yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang lalu. Kata ulama, gantikan di sini bermaksud gantian dari sudut menggantikan daripada sudut sifat, bukannya ganti sudut daripada zawat, ini zat. Maksud di sini wa ahlan, di sini Allah Taala menggantikannya dengan hurul ain. Hurul ain ini bidadari surga. Dan kata sebagian ulama lagi mengatakan nisa'ud dunia ni, nisa'ud dunia ini wanita, ini pasangan kepada lelaki tersebut atau pasangan kepada jenazah tersebut adalah lebih baik, lebih afdal daripada hurul ain, surga yang lain.
Itu masuk di sini, wa ahlal khair min ahli. Ini gantikan sifatnya yang lebih baik daripada sifat-sifatnya yang di dunia. Wa zawjan khairun min zawjih, dan pasangannya yang lebih baik daripada pasangan yang lalu. Sama maksudnya seperti yang wa ahlal khair min ahli tadi. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min azabil qabr wa min azabin nar, dan lindungilah dia daripada azab kubur dan juga daripada azab neraka. Hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit, sehinggalah aku mengharapkan, yakni Auf bin Malik disebut mengatakan, sehinggalah aku mengharapkan akulah yang berada di tempat jenazah tersebut. Sebab apa? Sebab doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebab doa yang dibaca oleh Nabi itu mustajab, sehingga dicemburui oleh para sahabat. Wa fi riwayatin Muslim wa fi waqihi fitnatul qabr wa azab al-qabr. Dalam riwayat Imam Muslim, ganti kepada wa'izhu tu waqihi, waqihi fitnatul qabr wa azabin nar. Itu khilaf di dalam apa lafaz ataupun matan hadis tersebut. Kemudian qala wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu shalla ala janazatin faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna wa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Riwayat daripada Sunan Abi Dawud dan Tirmizi dan juga Sunan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin, iaitu Nabi solat jenazah pada satu hari, dan baginda membaca doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah ke atas yang masih hidup di kalangan kami dan di kalangan yang telah meninggal dunia, wa mayyitina wa saghirina wa kabirina, dan ampunilah dosa di kalangan yang masih kecil di kalangan kami dan juga yang telah dewasa, wa zakarina wa unsana, di kalangan orang lelaki dan juga wa unsana, dan di kalangan orang perempuan, wa syahidina wa ghaibina, dan di kalangan yang hadir bersama dengan kami dan juga ghaib di kalangan kami yang tiada bersama dengan kami. Allahumma man ahyaytahu minna, ya Allah sekiranya engkau menghidupkan di kalangan yang di kalangan kami, fa ahyihi 'ala al-islam, maka hidupkanlah dia di atas dengan Islam. Wa man tawaffaytahu minna, dan sekiranya engkau mematikan di kalangan kami, fa tawaffahu 'ala al-iman, maka matikanlah dia dalam iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah engkau haramkan kami daripada pahalanya, iaitu pahala mendapat solat jenazah ke atasnya, dan juga pahala mendapat ganjaran atas kesabaran terhadap musibah kehilangannya. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau fitnahkan kami selepas kematiannya, yakni dengan bitasliti syaitan, dengan penguasaan syaitan ke atas kami, yakni jangan engkau biarkan syaitan menguasai kami. Maksudnya situ selepas kematiannya. Qala al-Hakim Abu Abdullah hadza haditsun sahih ala syart al-Bukhari wa Muslim. Kata Imam al-Hakim Abu Abdullah, hadis ni adalah hadis yang sahih berdasarkan syarat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu contoh dua hadis ataupun dua bacaan doa yang ke atas mayat, ke atas jenazah. Dan yang kebiasaannya yang kita baca hadis yang pertama tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang selalu kita baca dan selalu kita dah hafal doa tersebut.
Qala wa rawainahu fi Sunan Al-Baihaqi wa ghairihi min riwayati Abi Qatadah. Dan hadis tersebut juga Allahumma ighfir li hayyina tersebut diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Wa rawainahu fi kitab At-Tirmidzi min riwayati Abi Ibrahim Al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis tersebut juga diriwayatkan dalam kitab Sunan Tirmidzi. قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري أصح الروايات في حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. قال البخاري وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك. Kata Imam Tirmizi, beliau menakalkan kata-kata Imam Muhammad ibn Ismail, ini Imam Al-Bukhari. Nama beliau, nama Imam Bukhari adalah Muhammad ibn Ismail, dan lebih dikenali sebagai Imam Bukhari, nisbah kepada Bukhara, tempat kelahirannya dan juga tempat beliau dikebumikan. Itu Imam Bukhari, yang masyhur dengan nama Al-Bukhari. Begitu juga dengan nama Imam Syafi'i kita. Siapa yang tahu nama Imam Syafi'i? Nama Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris. Dan juga Imam Abu Hanifah, nama beliau Nu'man ibn Sabit. Ini kebanyakan para ulama lebih dikenali dengan gelaran berbanding nama asal mereka. Yani Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail, asahhu riwayat fi hadis Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Riwayat yang paling sahih dalam hadis berkenaan dengan hadis membaca doa ke atas mayat, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Riwayat Abi Ibrahim Al-Ashhali an abihi, iaitu riwayat daripada Abi Ibrahim Al-Ashhali, ini tabi'i, seorang tabi'i, an abihi, daripada ayahnya, iaitu sahabat. Ayah kepada Abi Ibrahim tersebut adalah sahabat. Qala Al-Bukhari wa asahhu syai'in fil bab hadis Auf ibn Malik. Kata Imam Bukhari, hadis yang paling sahih berkenaan dengan bab ini ialah hadis Auf ibn Malik tersebut, iaitu hadis Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sehingga ke akhirnya. Wa waqa'a fi riwayati Abi Daud fa ahyihi 'ala al-iman wa tawaffahu 'ala al-islam. Dan terdapat dan lafaz dalam riwayat Abi Daud, iaitu fa ahyihi 'ala al-iman wa tawaffahu 'ala al-islam. Wal masyhur fi mu'dhami kutubil hadis fa ahyihi 'ala al-islam wa tawaffahu 'ala al-iman, kama qaddamnahu. Yang paling masyhur dalam kebanyakan kitab-kitab hadis iaitu doa fa ahyihi, iaitu sambungan fa ahyihi 'ala al-islam wa tawaffahu 'ala al-iman, seperti mana kita sebutkan tadi. Itu hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Abi Ibrahim Al-Ashhali, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina tersebut. Qala wa rawayna fi Sunan Abi Dawud wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul idza sallaytum 'ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Riwayat Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Ibn Majah daripada Abi Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza sallaitum 'alal mayyit, sekiranya kamu salat ke atas sesuatu mayat, salat jenazah, fa akhlisu lahu du'a. Fa akhlisu maksudnya janganlah engkau mengkhususkan, janganlah engkau sertakan doa ke atas mayat tersebut dengan selainnya. Maksudnya khususkanlah doa ke atas jenazah tersebut semata-mata. Maksudnya kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu khususkan doa tersebut ke atas jenazah tersebut. Kalau kita nak sertakan, kita baca di akhir doa, baca di akhir doa tersebut. Qala wa rawayna fi Sunan Abi Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi as-salati 'ala al-janazah, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaytaha lil Islam
وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له. Riwayat daripada Sunan Abi Daud daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa, Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkaulah pemiliknya, ya Allah engkaulah Tuhannya. Rabb ni maksud pemilik, ya engkaulah pemilik kepada jiwa tersebut. Wa anta khalaqtaha, dan engkaulah yang menciptakannya. Wa anta hadaitaha lil Islam, dan engkaulah yang menunjukkannya, memberi hidayah kepadanya, kepada Islam. Wa anta qabadta ruhaha, dan sekarang engkau telah mencabut nyawanya, rohnya. Wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha, dan engkau lebih mengetahui tentang sirriha, rahsianya, wa alaniyatiha, dan apa yang dilakukannya secara nyata. Yani bisirha, apa yang dilakukannya secara rahsia, secara tersembunyi. Jina syufa'a, yani kami datang memohon kepada engkau. Kami datang untuk memohon keampunan buat dia, faghfir lahu, maka ampunilah dosa-dosanya. Itu contoh antara doa yang boleh dibaca ketika mana selepas bertakbir yang ketiga. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wa Ibn Majah an Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala rajulin minal muslimin fasami'tuhu yaqul Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatika wa habli jiwarik faqihi fitnatul qabri wa azaban nar wa anta ahlul wafa wal hamd Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, sahabat. Qala, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat ke atas rajulin, salat jenazah ke atas seorang lelaki di kalangan muslimin. Fasami'tuhu yaqul, dan aku mendengar. Ini maksudnya Nabi membaca secara agak nyaring sikit. Allahumma inna fulan ibn fulan, ya Allah sesungguhnya fulan ibni fulan, tak disebutkan namanya. Fi zimmatika, yang ini sekarang berada dalam jagaanmu. Wa habli jiwarik, dan juga wa habli jiwarik ini syarah kepada ataupun bayan, menerangkan kepada zimmatika tersebut. Faqihi fitnatul qabri wa azabin nar, wa azaban nar, maka engkau lindungilah dia daripada fitnah kubur dan juga azab api neraka. Wa anta ahlul wafa wal hamd, dan engkaulah ya Allah ahlul wafa, yang menunaikan janji, wal hamdi, dan pujian bagi engkau. Allahumma faghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni, maka ampunilah dia dan kasihanilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. واختار الإمام الشافعي رحمه الله دعاء التقطه من مجموع هذه الأحاديث وغيرها, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memilih doa ni, doa, maksudnya Imam Syafi'i menggabungkan ke semua hadis-hadis yang dia dibacakan tadi dan juga hadis-hadis yang lain dalam satu doa. Faqala yaqul Allahumma hadha 'abduka wa ibnu 'abdik kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubiha wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi Allahumma nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyyun 'an 'adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilayka
شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. Imam Syafi'i menghimpunkan yakni kesemua hadis-hadis yang dibaca tadi, iaitu memilih secara lafaz yang berbeza, dihimpunkan dan dibacakan dalam satu doa. Panjang nak terjemah, kita dah ada kesetujuan masa, kita baca secara sepintas lalu saja. Hadza nass Syafi'i fi Mukhtasar Al-Muzani rahimahumullah. Ini seperti mana yang dinakalkan oleh anak murid beliau, iaitu Imam Al-Muzani. Qala ashabuna fa in kana al-mayyit tiflan da'a li abawayhi faqala Allahumma ij'alhu lahumā faratan waj'alhu lahumā salafan waj'alhu lahumā zukhran wa saqqil bihi mawazinahumā wa afrigh as-sabra 'ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Dan kata ashab, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i, sekiranya mayat tersebut tiflan, yakni kanak-kanak, da'a li abawaihi, maka kita membaca doa untuk kedua ibu bapa dia. Sebab mayat kanak-kanak tersebut tidak ada dosa, maka kita doakan ke atas kedua ibu bapa dia. Maka tak perlu kanak-kanak tersebut tidak berhajat kepada doa keampunan, rahmat dan sebagainya, sebab dia suci daripada dosa. Allahumma ja'alhu, kita baca doa dengan Allahumma ja'alhu lahumā faratan, ya Allah jadikanlah dia, ini kanak-kanak tersebut, lahumā faratan, bagi kedua ibu bapanya, faratan yakni pendahulu. Farat ni bermaksud orang yang mendahului untuk menyediakan tempat dan sebagainya untuk orang yang akan datang selepasnya, itu farat. Seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'ala al-haud. Ini aku, Nabi kata, aku mendahului kamu di haud, ini telaga untuk kamu minum di akhirat kelak. Ini Nabi lebih mendahului untuk mempersiapkan kepada kita untuk minum di surga, di telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Itu maksud Allahumma ja'alhu lahumā faratan, ya Allah jadikanlah dia, kanak-kanak tersebut, kepada kedua ibu bapanya sebagai pendahului. Seperti mana kita baca dalam hadis yang sebelum ni, kanak-kanak yang meninggal dunia awal, mereka akan mendahului untuk membuka pintu syurga kepada kedua ibu bapa mereka. Waj'alhu lahumā salafan, dan jadikanlah dia, sama maksudnya seperti mana faratan tersebut, sebagai pendahului, mendahului untuk mempersiapkan tempat syurga kelak bagi kedua ibu bapanya. Waj'alhu lahumā zukhran, dan jadikanlah kanak-kanak tersebut bagi kedua ibu bapanya sebagai satu tempat ataupun simpanan pahala bagi kedua ibu bapanya. Yakni atas kesabaran mereka kehilangan anak mereka, maka jadikanlah kanak-kanak tersebut sebagai gudang pahala bagi kedua ibu bapa. Wasaqqi bihi mawazinahuma, dan beratkanlah timbangan kedua ibu bapa dengan kanak-kanak tersebut. Wa afrigh as-sabra 'ala qulubihima, dan berikanlah kesabaran kepada kedua ibu bapanya. Wala taftinhuma ba'dahu, dan janganlah engkau fitnahkan keduanya, ini ibu bapanya, selepas mana kematiannya. Wala tahrimhuma ajrahu, dan janganlah engkau haramkan pahala yang sepatutnya kedua ibu bapanya dapat di atas kesabaran mereka atas kehilangan anak mereka. Itu doa ke atas, doa yang dibaca ke atas kanak-kanak yang meninggal dunia. Hadza lafzu ma dzakarahu Abu Abdullah Az-Zubairi min ashabina fi kitabih Al-Kafi, wa qalahu al-baqun bi ma'nahu wa bi nahwihi, qalu wa yaqul ma'ahu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ila akhirih. Lafaz yang dibaca tadi Allahumma ja'alhu lahum faratan tersebut disebutkan oleh Abu Abdullah Az-Zubairi
min ashabina, ini daripada ulama Syafi'i dan mazhab Syafi'i, fi kitabihi al-kafi, yang dalam kitabnya iaitu al-kafi, wa qalahu al-baqun bimaknahu wa binahwihi, dan sebahagian yang lain membaca doa dengan lafaz yang berbeza, qalu wa yaqul ma'hu, dan mereka mengatakan dibaca disertakan dengan doa tersebut, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, iaitu dibaca selepas mana Allah doa ke atas kanak-kanak tersebut, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina hinggalah ila akhirih, sehingga ke akhirnya. Qala Az-Zubairi fa in kanat imra'atan, kata Imam Az-Zubairi, sekiranya jenazah tersebut wanita, imra'atan, qala Allahumma hadhihi amatuk, dibaca digantikan dengan amatuka, kalau lelaki abduka, sebab hamba lelaki adalah abdun, kalau hamba perempuan amatun, amah. Kita dah dalam bahasa Malaysia pun dah dipinjamkan amah tersebut, iaitu pembantu, ataupun kalau amah dalam Malaysia ni adalah orang gaji perempuan, amah. Itu digantikan tersebut Allahumma hadhi amatuka, kalau lelaki Allahumma hadhi abduka, dan sekian-sekian doa tersebut. Summa yunassiqul kalam, iaitu disusun ataupun tertib doa tersebut, iaitu dibaca sampai habislah. Allahumma hadhi abduka, di mana tadi? Wabdu abdik, seperti yang lafaz doa yang dibaca oleh Imam Syafi'i tadi. Wallahu a'lam. Wa amma takbiratul rabi'ah, InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang, sebab masa dah tak mengizinkan. Kita sambung insyaAllah pada majlis yang akan datang, insyaAllah. Tak pasti lagi hari Isnin ataupun hari Selasa. Hari Isnin, kalau sempat hari Isnin insyaAllah kita buat, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita sambung pada majlis yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu sebabkan kelemahan diri saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon diperbetulkan, sama-sama kita bermuzakarah. Kita akhiri dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Syafi'i, lafaz yang dikarang oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan juga tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka syakirun wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.